tembak secara tergesa-gesa sebab elok je aku habis rakaman ni aku terus nak gerak pergi kerja. So sekiranya ada kecacatan daripada segi audio ataupun cerita aku, minta maaf sangat. Okay, pada episod kali ni aku nak cerita yang seram yang agak ringkas, yang mana minta maaf ada bayang-bayang sebab ni mikrofon ni betul-betul kat sini. So kat sini aku nak ceritakan tentang satu kisah yang mana kisah ni menceritakan tentang seorang perempuan, ataupun cerita ni menceritakan tentang seorang wanita yang sedang hamil dan tinggal berseorangan di rumah. Ini cerita gangguan semasa hamil lah. Okay, seperti yang kita tahu, untuk seorang perempuan yang hamil tidak boleh dapat tidak digalakkan untuk duduk berseorangan ataupun tempat-tempat yang dikatakan tidak sesuai. Adalah beberapa tempat seperti tempat kosong ataupun pada waktu senja, macam benda standard sebenarnya, benda sama macam pantang-larang yang sebenarnya ada juga kena Islam, dan ada kadang-kadang tu macam bertentangan juga. Tapi kat sini aku nak ceritakan tentang perempuan kisah ni di mana seorang perempuan ni dia baru saja disahkan hamil oleh doktor, dan yang mana mereka telah menunggu untuk mendapatkan surat setelah 5 tahun perkahwinan. So memang satu perkara yang gembira. Namun seperti yang kita tahu, untuk anak pertama ni kata-kata orang lah, makhluk halus ni sangat sukakan bayi yang boleh dikatakan anak pertama ni, kerana kononnya darah manis. Saya tak tahulah benda tu kesayangan, tapi sebaik saja mendapat tahu dia telah hamil, dia telah pun dia biasa menjalankan aktiviti yang dia selalu buat, yang mana sebenarnya dia tak tahu benda-benda tu sebenarnya membawa kepada perkara-perkara yang sebenarnya melanggar pantang larang lah, kita kan. Okay, cerita ni bermula bila dia seorang perita kilang. Jadi boleh dikatakan tiap-tiap hari dia akan pergi kerja seperti biasa, dan pada hari di mana dia sudah sarat sangat pada satu hari ni, tapi secara tiba-tiba perutnya terasa seolah-olah kesakitan, yang mana kau tahu boleh nak dikatakan seolah-olah macam kita sakit perut yang kita tak mahu untuk membuang air besar, tapi memang sakitnya macam seolah-olah memulas, dan dia menjangkakan baby di perut mungkin bergerak aktif, jadi membuatkan kesakitan di perutnya. Tetapi kesakitan ni dia rasakan setelah sekian lama dia merasa kesakitan tu, dia merasakan ini satu kesakitan yang lain, yang mana dia mengatakan rasa untuk melahirkan tak ada, tapi kesakitan ni sangat sakit. Dan sebenarnya dia adalah dalam perjalanan ke Panjambas, mana dia setiap hari dia akan diambil oleh suaminya untuk pulang daripada kerja, dan shiftnya habis pada tepat pukul 12 malam. So bayangkan seorang perempuan mengandung tepat pukul 12 malam berjalan ke bus stop seorang diri tanpa siapa menemani untuk menunggu sang suami untuk datang mengambil. Cerita ni menjadi boleh dikatakan menyeramkan bila sebaik tiba di sana dia terlihat seorang makcik duduk di situ dan tidak melakukan sebarang orang kata tindakan seperti mengubas ataupun orang cakap orang yang tidak siuman ke. Dia tiada tindak tanduk seperti itu, sebaliknya dia hanya duduk diam. So ini telah menyebabkan wanita ini merasakan dia sangat-sangat terkejut dengan apa yang dia lihat, kerana dia tidak pernah nampak wanita tersebut, kerana dia tiap-tiap hari sepanjang dia bekerja tidak pernah terserempak dengan wanita tersebut. Setelah dia tiba di bus stop tersebut dan telah berdekatan sangat dengan wanita itu, dia merasakan perutnya bertambah lagi sakit. Dan mulanya dia merasakan ini mungkin perkara biasalah, tak ada kena-mengena dengan wanita tersebut. Namun apa yang lebih mengerikan, sebaik saja wanita tua tersebut memandang tepat ke arah matanya, perutnya bertambah lagi sakit, yang mana dia menyedari ini bukanlah tendangan ataupun pergerakan daripada bayinya, sebaliknya seolah-olah ini satu yang pergerakan yang ekstrim. Kita tahu seperti baby mungkin dia bergerak, mungkin dia menunduk sedikit-sedikit pada apa yang kita pernah tahu daripada orang yang mengandung, tapi ini seolah-olah macam pemberontakan dalam perut, baby ni seolah-olah memberontak. So dari sini dia mula tidak rasa sedap hati dan telah bertindak untuk membacakan beberapa ayat, yang mana sebaik saja dia membacakan, orang tua wanita tua tersebut telah pun bertanya padanya, buat apa baca benda tu, kau tak aku panas. So di situ dia tidak mengendahkan, dengan harapan suaminya tiba lebih cepat daripada waktu biasanya. Kadang-kadang suaminya datang lambat dan kadang-kadang dia cepat. Namun sepanjang berada di sana, dia tidak terlepas mulutnya daripada membacakan ayat suci Al-Quran, dan dia menghindari dia daripada sebarang benda buruk berlaku pada bayinya dan dirinya. Dan dengan rezeki Allah, suaminya pun datang awal daripada yang biasanya, kerana suaminya merasakan sepanjang perjalanan dia merasa tidak sedap hati. Dan sebaik suaminya tiba di situ, apa yang memeranjatkan, suaminya sebaik saja telah membuka pintu padanya dan dia masuk dalam kereta. Suaminya tidak bertanyakan tentang wanita tu tersebut, sedangkan pada sebelumnya ketika tiada ada sesiapa menemaninya, suaminya akan menanyakan,
sepanjang perjalanan mereka berdua berdiam diri kerana masing-masing merahsiakan apa yang telah dialami oleh mereka. Tapi sebab tiba di rumah, sang suami telah berkatakan bahawa sebenarnya dia datang lebih awal disebabkan dia merasakan tidak siap hati akan isterinya yang tunggu seorangan di bus stop tersebut. Dan apa yang lebih memeranjatkan ialah sebenarnya si isteri mau bertanyakan benda lain. Dia macam tak sangka lah suami ni macam ada mengetahui seolah-olah dia diunduh. Dan isterinya lantas bertanyakan, abang ada nampak tak makcik yang tadinya di sebelah saya? Suaminya lalu pun mengatakan, makcik aku ada seorang je lah tadi masa saya sampai. Jawapan daripada suami tersebut membuatkan dia sangat-sangat terkejut dan merasakan apa yang dilihatnya itu ternyata bukanlah manusia, kerana sepanjang perjalanan dia masuk ke dalam kereta, dia memang mengetahui makcik itu tidak bergerak walaupun sedikit beranjak daripada tempatnya, yang mana mustahil untuk suami tidak melihat. So dari sini kita dapat tahu ini satu pengajaran lah sebenarnya untuk kedua-dua pihak, mana suami sepatutnya mengambil aksi lebih awal ataupun si isteri pun perlulah tunggu di pondok pengawal keselamatan ataupun di dalam kawasan kilang sendiri yang mana ada berteman. Janganlah duduk seorang yang di kali waktu pun sudah kurang tidak elok lah. Waktu tu sebenarnya seperti yang kita tahu tak digalakkan lah. Even kita yang tak mengandung pun tak digalakkan untuk melawat waktu semikian, kecuali ada bekerja, nak pergi kerja ke apa. Okey, sampai situ lah cerita saya pada kali ini. Maaf kalau ada sedikit kepalutan dalam bercerita. Semoga cerita ini dapat menjadi pengajaran pada semua orang, dan insyaAllah saya akan cerita lagi pada episod yang akan datang dalam segmen Share Seram. Okay. Assalamualaikum.